Okey, cikgu dah logo teks tu cikgu dah tukar. Okey. Kelas EDD ataupun kelas Cikgu Sheila. Okey, tunggu dia generatekan semua. Okey, kelas Cikgu Sheila. Kemudian cikgu tengok dekat bahagian bawah ni sama ada cikgu nak kecilkan saiz dia. Okey, text size pun ada dekat sini. Nak kecilkan ke, nak besarkan ke, terpulang. Okey, kalau cikgu dah puas hati, cikgu pergi dekat create logo. Kat bawah tu kan ada yang biru tu create logo. Cikgu klik create logo tersebut. Kemudian cikgu ada nampak kan download ke, edit ke, HTML ke, email. Cikgu klik kepada download. Okey, seperti yang kita tahu, apa-apa yang kita klik download, maksudnya dia akan berada di folder download dalam PC cikgu. Sebab nanti cikgu kena ingatlah dia akan berada di mana. Jadinya cikgu, kalau cikgu rasa macam was-was, cikgu pergi yang dekat bawah tadi tu yang cikgu boleh check dia berada di folder mana. Ada di folder download. Okey, itu satu. Kemudian cikgu boleh pergilah kepada cikgu punya PowerPoint. Okey. Ini PowerPoint yang saya dah sediakan, ada yang blank. Kita tak masukkan suara semualah. Okey, first kali cikgu boleh letaklah apa-apa avatar atau apa-apa gambar cikgu sendiri. Okey, nak letakkan gambar tu, cikgu boleh pergi dekat insert. Okey, kemudian cikgu pergi dekat pictures. Yang ini yang saya rasa mana-mana PowerPoint pun ada kan tempat cara yang sama. Pergi kepada insert, picture, kemudian this device. Maknanya komputer cikgu lah. Okey, kemudian cikgu carilah di mana cikgu simpan gambar cikgu. Gambar real pun boleh, gambar avatar pun boleh, tak kisah. Macam saya dah siapkan satu folder. Memang saya letak saya punya Bitmoji dengan Zepito tu dalam ni. Okey, jadinya saya nak letak gambar yang inilah. Okey, insert. Okey, jadi gambar yang sedia ada ni saya tak nak. Okey, ni muka saya. Okey. Itu simple yang biasalah untuk letakkan gambar. Okey. Kemudian yang kelas Cikgu Sheila ni, yang tadi kita ada gunakan full text tadi kan? Yang tadi saya guna Madi. Okey, jom kita tengok macam mana nak letak. Cikgu klik balik insert. Okey, cikgu pergi dekat picture, this device. Kemudian cikgu tengok cikgu punya folder download cikgu. Jumpa tak yang full text cikgu dah download tadi? Okey, macam saya dah jumpa. Ni yang guna mat tadilah. Madi. Kelas Cikgu Sheila. Okey. Background yang ini saya guna blank template. Okey, saya tak ada guna template yang mana-mana lah. Saya guna blank slide. Okey, sebab senang nak tunjuk macam mana kita nak tambah apa-apa tu. Okey, jadi kalau cikgu rasa cikgu nak kecilkan gambar ke, besarkan gambar ke, itu macam biasa cikgu boleh buat, boleh adjust. Okey, kemudian tulisan dah masuk. Okey, kalau cikgu guna tulisan yang memang bergerak-gerak tadi, cikgu boleh preview. Okey, slideshow cikgu. Cikgu boleh preview current slideshow. Okey, cikgu tekan. Macam saya pun tak ada bergerak. Jadi ini sajalah saya punya presentation saya. Memang dia still. Kalau cikgu pilih tulisan yang bergerak tadi, apa yang cikgu type tadi, cikgu akan nampak lah. Dia punya bling-bling ke, dia punya berapi-berapi tu ke. Kalau tak ada, dia akan static je. Okey. Sehingga situ boleh tak cikgu-cikgu? Boleh. Okey. Sekejap, ada tak yang tanya apa-apa? Okey, boleh. Okey, step yang kedua tadi. Itu baru letak gambar lah. Okey, nak letak lagu sebagai background.
Okey, bila nak letak lagu, cikgu pergi balik pada Google tadi. Okey, cikgu akan cari satu link. Okey, sekarang ni cikgu boleh type bandsound.com. Bukan cikgu band ya. Yang ni bandsound.com, BENSOUND.com. Okey, sebabnya sekarang ni masa kita buat Canva dulu saya pun terlupa yang pasal apa royalty ni. Jadi from time to time kita akan belajar benda baru. Jadi bila kita nak upload sesuatu dalam YouTube, kita kena gunakan seboleh-bolehnya tak boleh ambil, kita memang tak boleh ambil lagu orang lain. Jadi yang dekat Bandsound ni dia memang bagi yang royalty free music. Maknanya orang yang buat lagu-lagu ni dia memang tak akan charge kita apa-apa. Jadi bila kita upload kita punya bahan PDPC kita yang ada lagu, pihak YouTube dia tahulah okey kita menggunakan music daripada yang royalty free ni. Okey, cuma dengan syarat bila kita gunakan royalty free music by Bandsound ni, masa dekat description nanti kita akan letak kredit. Bila kita letak dekat YouTube, dekat bawah details tu kita akan tulislah credit music to bandsound.com. Itu je dia punya syarat. Okey, jadi cikgu boleh scroll lah. Cikgu boleh tengok mana lagu-lagu free yang cikgu suka. Okey, untuk dengar cikgu klik play lah. Jadi dia ada banyak, ada juga yang berbayar dekat Bandsound ni, tapi kita akan pilih yang free. Yang mana kalau kat tepi tu dia tulis download tu, itu yang free. Okey, cikgu boleh tengoklah mana yang cikgu berkenan, ada banyak sangat lagu-lagu dia. Selalunya untuk PowerPoint yang memang kita akan letak suara kita, saya akan pilih lagu yang memang slow sangat, dia punya intonasi tu. Rhythm dia slow lah, lembut je. Bukan kalau macam lagu yang rancak-rancak tu saya akan masukkan dalam bahan yang tak ada rakam suara, yang tak ada voice over. Jadi dia tak akan, suara kita tak akan tenggelam di muzik ni sekarang. Okay, saya nak pilih yang tenderness ni. Okay, kemudian saya akan pilih download. Tekan download. Okay, cikgu tengok nanti keluar macam ni ya. Free license ni maksudnya mana yang ada boleh tekan download tu free lah. Cuma dia kata okay, as long as you credit bandsound.com in the description for a video. Maknanya setiap kali kita nak upload tu kita letaklah kredit kepada www.bandsound.com. Okay, jadi kita tekan download dan macam biasa. Okay, itu yang kedua. Tadi first tadi kita cuba dapatkan tulisan yang cantik. Okay, generate image. Kemudian yang kedua ni kita dapatkan your royalty free music daripada Bandsound. Okay, kita dah download. Kita pergi balik pada kita punya PowerPoint. Okay, cikgu klik lah dekat slide pertama ni. Kemudian cikgu pergi kepada insert. Okay, cikgu pergi pada insert. Cikgu tengok dekat hujung belah kanan ada audio. Jadi kita akan ambil audio on my PC. Klik. Tadi cikgu dah download kan. Jadi dekat saya punya download ada Bandsound yang tenderness tadi. Klik dekat situ, kita masukkan dia. Okey, bila cikgu nampak dah ada gambar apa ni? Logo simbol ni. Okey, tengok betul tak lagu yang sama. Lagu yang kita pilih, yang saya pilih tadilah. Okey, dekat bahagian suara ni mikrofon cikgu boleh letak yang bawah lah. Okey, bagi dia slow. Okey. Bila cikgu tekan yang gambar apa macam speaker ni, cikgu tengok nanti dekat atas ni dia ada satu audio format, satu ada playback.
Okey, dekat playback, cikgu tekan play in background. Maknanya kita nak muzik ni berada di latar belakang. Tu kita akan tekan dia play in background. Okey. Kemudian cikgu tengok dekat bahagian start tu, start secara automatik lah. Okey. Tak nak klik. Okey, automatically. Lepas tu play across slide. Okey, ini biarlah. Kemudian hide during show maksudnya bila kita punya presentation bergerak, bila video kita dimainkan, ikon ni dia akan hilang. So kita klik hide during show, play across slide, automatic. Kemudian cikgu tengok volume. Tekan volume, okay, low. Okay, jangan ambil high, kita ambil yang low. Okay, jadi kita try play dia. Dia ada bunyi lagu tu tapi slow. Okey, sebab selepas ni nanti kita akan masukkan suara kita. Jadi seboleh-bolehnya macam saya tak nak sepanjang presentation saya tu sunyi. Okey, jadi biar ada lagu sikit, kemudian ada part-part je yang akan muncul suara kita. Okey, cikgu akan pilih, bila cikgu nak dapatkan slide yang kedua, cikgu pergi dekat home tu. Cikgu akan tekan new slide. Okay, jadi cikgu akan pilih lah yang mana-mana cikgu nak. Cikgu boleh duplicate ataupun cikgu guna je blank slide. Okay, dah ada slide yang kedua. Okay, apa cikgu nak tulis untuk blank slide cikgu tu? Okay, mungkin sebelum tu nak bagi cantik, cikgu bolehlah pergi ke design. Okay. Cikgu bolehlah pilih design-design yang diberikan. Jadi kita dah dapat kita punya second slide. Slide yang kedua ni. Okey, sekarang ni cikgu boleh insert avatar. Ada tak cikgu sediakan klip avatar cikgu? Okey. Klip maksudnya avatar cikgu tu ada bergerak sikit lah dalam bentuk GIF. Okey, contoh. Saya cari saya punya avatar sebab saya rasa ramai sangat cikgu-cikgu yang dah handal sangat-sangat guna cikgu punya Zeppito ada, Bitmoji ada. Okey, contoh saya ambil yang ini. Yang ini, okey, saya dah buang dia punya background. Okey, hari tu saya pernah ajar cikgu-cikgu, kalau cikgu nak buang background, cikgu boleh guna BG kan, background remover tu. Yang itu boleh ataupun unscreen ni untuk background yang bergerak. Okay, cikgu tengok ya, saya punya gambar ni. Kalau cikgu ambil daripada Zeppito, dia tak akan kosong macam ni tau. Okay, cikgu tengok masa saya buat dia punya slideshow. Okay, dah masukkan gambar, avatar. Kemudian cikgu letaklah tulisan selamat datang. Okey, saya tulis selamat datang kelas Cikgu Sheila. Tukar warna tulisan bagi dia naik. Okey, kemudian yang ini kita nak guna suara kita. Okey, tadi kita dah masukkan background, suara lagu latar. Okey, sekarang ni saya nak masukkan saya bercakap selamat datang ke kelas Cikgu Sheila ni. Okey, apa yang cikgu kena buat? Cikgu pergi kepada insert. Pergi balik kepada audio. Kemudian cikgu tekan record audio. Tekan record. Kalau cikgu dah ready, cikgu tekan yang merah ni. Okey, saya try tekan. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Okey, kemudian dengar baliklah apa yang cakap tadi, okey ke tak? Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Okey, cikgu jangan risau tau, bila masa kita rakam tu, suara dia macam tak dengar. Tapi bila cikgu dah betulkan, kemudian cikgu dah jadikan dia sebagai video, suara kita memang akan lagi kuat daripada lagu tadi. Okey,
Cumanya saya risau ada setengah laptop tu mungkin built-in microphone tu. Kalau cikgu dah pernah try dan cikgu rasa still tak kuat, cikgu kena guna mikrofon lain lah cucuk dekat cikgu punya laptop. Okay, saya rasa itu je solution yang ada. Sebab so far yang saya guna, saya tak guna mikrofon. Okay, suara tu kuat. Okay, bila kita dah settle, dah okay rakam suara tadi. Okay, seperti biasa cikgu tengok bahagian atas. Okay, ada playback kan? Cikgu tekan playback. Okay, jangan tekan play in background tu jangan sebab tadi kita dah guna music tadi. Okay, yang cikgu perlu tengok click in sequence ni cikgu pilih automatic. Okay, cikgu jangan klik create cross slide ni sebab kita hanya nak slide yang ini sahaja. Kemudian hide during show ni pun cikgu tekan. Okay, hide during show. Volume cikgu letak high. Okay, yang dekat sini tadi pun dia akan automatic dia akan high jugalah. Okay. Jadi kita cuba tengok slideshow ni. From current slide. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Okay, jadi untuk slide 1 dan slide 2 dah ada. Okay. Untuk buat lansir, okay, ada ramai sangat kawan yang tanya nak buat lansir tu. Okay, cikgu tengok cikgu dah ada slide 1 dan slide 2. Okay, slide 1 saya ni ada animation, sepatutnya tak ada animation. Untuk buat lansir, cikgu pergi ke slide kedua. Dekat transition ni, cikgu pergilah cari curtain. Okay, curtain. Maknanya lansir tu akan dapat daripada slide cikgu yang pertama tu. Okay, bila cikgu ada first slide, second slide, betul kena guna transition. Transition tu nanti yang akan perubahan slide pertama dengan slide kedua tu dia akan nampak lansir. Mula-mula dulu saya try klik yang pertama ni, saya buat transition. Nanti dia akan jadi warna hitam. Jadi trik dia sebenarnya pergi ke slide kedua, tekan transition, baru cikgu pilih curtain. Jadi lansir kita adalah daripada slide kita yang pertama. Lagi satu nak buatkan cikgu punya presentation menarik. Okay, cikgu boleh buat 2D animation. Okay, cara dia, okay, ini saya tambah-tambah lah. Cikgu pergi picture. Okay, pulanglah cikgu nak ambil online picture pun boleh. Cikgu nak ambil dekat device pun boleh. Okay, saya nak ambil dekat device saya, guna avatar yang saya ada juga. Okay, contoh saya ambil gambar saya terbang guna penyapu. Okay. Nampak kan saya punya avatar ni? Yang ini semua saya dah remove dia punya background ya cikgu. Okay, cikgu bawakan dia ke tepi sini. Okay, bagi dia keluar daripada slide kita. Kemudian cikgu klik dekat situ, dekat avatar tu ataupun apa-apa gambar lah. Cikgu letak gambar daun ke, daun berguguran ke, cikgu nak letak gambar bunga pun boleh. Okay, cikgu pergi kepada animation. Okay, dah klik dekat gambar, bawa dia keluar daripada slide. Kemudian klik animation. Cikgu tengok add animation. Okay, pergi ke bawah. Cikgu scroll down. Pergi kepada custom path. Okay, kemudian cikgu tekan. Okay, custom path tu maknanya gambar cikgu nanti akan bergerak macam animasi lah. Mengikut jalan yang cikgu draw tu. Cikgu tengok ya, saya draw macam ni.
Okey. Cikgu tengok dia terbang kan. Macam tu dia terbang macam laju sangat. Cikgu pergi dekat start ni. Saya tak nak on click sebab nanti saya nak buat video. Saya akan tekan with previous. Maknanya bila keluar je slide ni dia akan terus terbang. Duration tadi 2 saat ni terlampau laju. Okay, kita delay kan, kita lambatkan dia sikit terbang. Okay. Cuba tengok. Dia terbang tadi laju ke perlahan? Okay, ni saya silap dah ni. Yang hitam ni maknanya saya dah buat yang awal tadi. Cikgu nampak tak saya terbang tu? Itu guna yang custom pass tu lah. Okay. Saya pelik ni kenapa hitam tu ada. Okay, ni betul. Okay, kemudian ada terbang-terbang tu. Okay, jadi cikgu dah boleh letak lagu, cikgu dah boleh letak suara cikgu dan cikgu dah boleh letak 2D animation. Okay. Dah masuk suara, dah masuk lagu, dah masuk 3D yang terbang-terbang tu. Okay, next kita akan screen recording. Okay, cikgu sediakan satu slide kosong. Okay, nak sediakan slide kosong tu cikgu pergi baliklah kepada home. Okay, cikgu tekan new slide. Okay, new slide, kemudian cikgu pilihlah nak yang mana. Okay, contoh saya pilih yang ini. Okay. Okay, ni saya punya new slide. Okay, title saya. Okay, saya nak ajar perniagaan bab 2, bab PLT, kongsian liability terhad. Kemudian nak cantikkan sikit, saya masuklah apa-apa gambar. Okay, mana gambar tu? Okay, this one. Okay, saya masukkan dekat slide presentation saya. Okay, kalau yang ini saya guna PowerPoint 365 tu, dia dah bagi idea. Okay, cikgu nak pilih yang mana? Kiri ke, yang kanan ke? Cikgu boleh pilih lah. Yang mana cikgu nak. Okay, contoh saya pilih yang ini. Okay. Dah ada gambar, dah ada macam tu. Okay, sekarang kita nak recordkan kita punya pengajaran, bahan pengajaran. Okay, saya masuk dekat PowerPoint. Okay, nampak ya PowerPoint? Okay, sekarang cikgu pergi dekat, okay, contoh home lah. Cikgu pergi dekat insert. Okay, dekat insert, dekat bahagian kanan sekali ada screen recording. Okay, cikgu klik dekat screen recording tu. Okay, bila cikgu dah select area ni, cikgu dah pastikan audio cikgu tu nampak macam hitam sikit tu. Cikgu tekan record. Masa ni dia akan record lah apa saja yang cikgu cakap dan apa saja yang dipaparkan dalam screen cikgu. So tekan. Okey, tengok nombor sampai 3. Okey, Assalamualaikum. Hari ni Cikgu Sheila akan menerangkan tentang PLT. Okey, PLT ni adalah salah satu daripada jenis-jenis perkongsian. Okey, yang mana ciri-ciri PLT adalah entiti berasingan, liability terhad dan hayat berterusan. Okey, pelajar-pelajar tengok daripada buku teks ya, tingkatan 4, muka surat 23 dan muka surat 24. Okey, entiti berasingan. Okey, entiti berasingan maksudnya perniagaan dan pemilik itu adalah dua pihak yang tidak sama. Kemudian liability terhad, terhad kepada apa yang telah disumbangkan oleh rakan kongsi. Modal sebanyak itu sahaja. Dan hayat berterusan pula, apa-apa yang berlaku perubahan tidak akan menjejaskan perniagaan. Okey. Bila cikgu dah habis mengajar, cikgu tekan stop. Okey, bila cikgu tekan stop.
nanti cikgu tengok dekat cikgu punya PowerPoint, dia automatik dah termasuk dalam cikgu punya slide yang kosong tadi. Okey, ini yang saya rakam tadi. Okey, buku teks yang saya rakam tadi, saya adjust masuk kat tempat sini. Kemudian suara yang saya bercakap tadi pun dah ada. Assalamualaikum, hari ini Cikgu Sheila akan menerangkan tentang PLC. PLC ni adalah salah satu daripada jenis-jenis perkongsian. Okey, apa je yang saya buat masa saya merakam tadi, saya scroll down, scroll up, saya bercakap, semua dah masuk dalam kita punya slide presentation. Okey, kalau cikgu dah berjaya, macam biasa cikgu tengok dekat format, dekat playback ni. Okay, cikgu pastikan kita tak nak in click sequence, kita nak automatic. Kita kan automatic. Okay. Kemudian masa kita presentation tu, cikgu nak full ke cikgu tak nak full pun cikgu boleh pilih. Okay, sekarang saya tunjuklah apa dia punya beza. Kemudian pastikan volume. Okay, volume kita high. Okay. Kemudian, okay, cikgu tengok ya, dia akan play macam mana. Assalamualaikum, hari ini Cikgu Sheila akan menerangkan tentang PLC. Okey, yang bestnya guna ni maknanya sambil cikgu bagi nota, cikgu terus je boleh masukkan video merakam dah. Tak payah cikgu nak edit introduction guna lain, nak guna banyak-banyak apps, tak payah. Cikgu hanya boleh guna dekat PowerPoint ni sahaja. Okey, yang beza play full screen ni, okey. Kalau full screen ni maksudnya nanti bila kita review, kita play nanti, gambar yang tepi-tepi ni tak ada. Dia terus guna kita punya full yang dekat sini. Okay, jom kita tengok sekejap lah. Okay, kalau buat full screen. Ini daripada awal tadi. Oh, suara saya dah hilang. Tu terbang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Okey. Assalamualaikum, hari ini Cikgu Sheila akan menerangkan tentang PLC. Okey, yang itu saya pilih full screen, maksudnya apa yang kita rakamkan tadi, penuh buku teks saya dalam screen kita punya presentation tu. Okey, kalau tak pilih full screen. Okey, cikgu tengok ya slideshow yang current. Okey, Assalamualaikum. Ada gambar saya yang tepi ni. Menerangkan tentang PLC. Okay, PLC ni adalah salah satu daripada jenis-jenis perkongsian. Okey. Yang mana ciri-ciri PLC adalah entiti berasingan, reliability terhad dan hayat berterusan. Okey, pelajar-pelajar tengok daripada buku teks ya, di catatan 4, 23 dan 24. Lagi satu features yang best saya tengok dalam PowerPoint ni, kita boleh explain sambil kita menulis. Hari tu bercadang nak beli Pro apa entah tu kan yang boleh tulis-tulis tu, tapi macam bajet ke laut pula nak beli yang itu. Tapi bila dah ada yang ni rasa macam okey, yang ini pun best. Okey, cara dia. Okey, sekarang ni cikgu pergi dekat insert. Cikgu pergi dekat screenshot. Okey. Dia ada keluar satu available Windows ataupun screen clipping. Okey, cikgu tekan dekat screen clipping tu. Okey, yang itu dia akan keluar juga tanda 4 segi tu. Okey, cikgu pergi dekat cikgu punya buku teks. Buku teks balik. Okey, macam saya keluarkan balik yang PLT tadi tu. Kemudian ada nampak tanda 4 segi, tanda campur tu, cikgu right hand click, cikgu crop gambar mana cikgu nak. Okey, automatik dah ada dalam cikgu punya PowerPoint. Yang ini untuk cikgu terus tangkap gambar dan masukkan dalam slide.
Cikgu tak payah sebelum tu cikgu kena screenshot, cikgu nak crop apa semua tak payah. Terus guna daripada PowerPoint. Okay, yang ini dah dapat lah. Maknanya ini yang saya crop daripada gambar saya tadi, buku teks saya tadi. Kemudian cikgu adjust lah. Adjust bagi cantik, nak letak kat tengah ke, nak letak kat tepi ke pun boleh. Sebab yang ini yang akan kita conteng-conteng nanti. Yang ini cikgu matematik mesti suka sebab dia boleh tunjukkan jalan kerja untuk maths. Okay, kalau cikgu dah dapat gambar macam ni, okay, kita nak pergi ke step yang seterusnya. Okay, cikgu pergi dekat slideshow. Pergi ke atas, tengok slideshow. Cikgu klik slideshow. Kemudian cikgu akan nampak record slideshow. Cikgu klik, cikgu tekan record from current slide. Cikgu klik dia. Ni pun saya takutkan jadi hitam pula karamel cikgu tengok. Cikgu try dulu, record from current slide. Okey, terus masuk kepada recording. Kemudian cikgu tengok bahagian kanan. Okey, ada satu tu mikrofon. Satu tu kamera kan. Okay, kalau cikgu nak muka cikgu masuk, dia dah masuk muka. Kalau cikgu tak nak muka cikgu masuk, cikgu disablekan dia. Offkan kamera. Jadi terpulang pada cikgu lah. Sebab kan kita tengok setengah presentation cikgu. Yang ni saya tak tahu macam mana nak terbang-terbangkan muka saya. Dia memang dekat bawah tu je. Okay. Kalau cikgu tak nak pun tak apa muka tu, cikgu boleh turn off kamera. Tapi suara tu pastikan jangan turn lah. Jangan turn off lah. Okey, kemudian dekat bahagian bawah tu ada pen dan ada warna-warnanya. Cikgu bolehlah klik pen. Okey, nak pen ke, nak highlighter ke. Okey, contoh kita ambil highlighter. Okey. Kalau cikgu dah ready dan kepala lah, cikgu nak pilih highlighter ke apa, kemudian cikgu akan mula merecord. Contoh saya dah pilih highlighter tadi, saya record. Tekan record. Okey, Assalamualaikum. Okey, pelajar-pelajar tengok ya, ini adalah ciri-ciri PLT. Okey, yang mana ciri PLT awak kena ingat. Okey, ada entiti berasingan, ada liability terhad dan ada hayat berterusan. Okey, saya dah stop recording. Okey, saya replay. Okey, Assalamualaikum. Okey, pelajar-pelajar tengok ya, ini adalah ciri-ciri PLT. Okey, kalau cikgu dah rasa puas hati, dah okey semua, cikgu klik je pangkah yang ke atas tu. Close. Tara, tiba-tiba dia dah berada dekat kita punya blank slide tadi. Yang ini macam tadilah, bila kita tutup dia, dia automatik masuk dalam slide. Yang ini pun yang kita conteng-conteng tadi, automatik dia dah masuk. Okay, cuba cikgu tengok slide presentation. Okay, Assalamualaikum. Okay, pelajar-pelajar tengok ya, ini adalah CLT, awak kena ingat. Okay, ada entiti berasingan. Okay, jadi cikgu-cikgu maths utamanya mesti seronok. Cikgu boleh je keluarkan buku teks ke ataupun buku latihan yang digital lah. Cikgu terus crop macam tadi, automatic crop, kemudian cikgu pergi dekat slideshow, cikgu record slideshow, record current slide, cikgu boleh terus explain kat pelajar macam mana nak buat latihan yang tersebut. Okey, sekarang ni kita nak zoom in, zoom out. Okey. Okey, untuk zoom ni pun, okey saya delete beberapa yang saya dah pernah buat ni. Okey, pastikan ada satu slideshow yang kosong. Okey, kemudian cikgu boleh pilihlah gambar ataupun teks yang cikgu nak masukkan. Okey, kalau tak nak cari gambar sendiri, macam tadi juga cikgu boleh terus crop daripada cikgu punya buku teks. Okey, kemudian kalau nak cantik, cikgu pilihlah mana-mana design idea yang diberikan. Saya sekarang ni memang dah jatuh cinta sangat dah dekat PowerPoint ni.
Terus saya terlupa dah saya punya PowerPoint Canva semua tu. Kita explore yang ini. Okey, untuk dapatkan zoom tu, cikgu dah dapat gambar yang cikgu nak zoomkan tu. Cikgu pergi dekat right hand click. Cikgu duplicate slide. Okey, sekarang ni ada 2 slide yang sama. Okey, step pertama cikgu dah ada gambar yang cikgu nak ataupun diagram ke apa-apalah. Cikgu kena duplicate slide cikgu tu. Okey, itu step 1 duplicate. Okey, step 2 sekarang ni kita ambil guna slide yang cikgu duplicate tau, bukan guna slide original tadi. Slide 6 ni slide original. Slide 7 ni slide yang saya duplicate. Okey, cikgu pergi dekat insert. Cikgu pergi dekat shapes. Disebabkan shape saya ni bulat, jadi saya akan, saya ambil yang rectangle lah. Okey, saya klik rectangle tu. Kemudian saya tutup bahagian yang rectangle yang saya nak ni. Okey, kita tutupkan dia. Okey, kemudian cikgu adjust lah. Bagi cantik. Ni dia tricky sikit lah. Okey, step pertama duplicate. Step kedua, cikgu pergi dekat insert. Cikgu pergi dekat shapes. Cikgu pilihlah shapes mana yang cikgu nak guna tu lah. Kalau cikgu rasa bulat, bulat lah. Kalau tulisan cikgu tu 4 segi lah. Okey. Kemudian cikgu tengok dekat shape fill tu. Okey, cikgu tengok bahagian atas. Kalau cikgu dah puas hatilah, dah tertutup semua-semuanya. Okey, cikgu pergi dekat shape fill dekat atas. No fill. Okey, jangan ada apa-apa dalam tu. Takkan ada warna. Okey, klik no fill. Kemudian cikgu klik dekat shape outline. Shape outline, cikgu pergi dekat weight. Cikgu pilihlah cikgu nak tebal mana cikgu punya outline tu. Saya ambil yang nombor ni. Dia dah tebal. Okey. Step pertama duplicate. Step kedua cikgu letak shapes. Step ketiga cikgu punya shape tadi cikgu buatkan dia no fill. Dah tak ada fill, cikgu outlinekan tu bagi terang. Okey, sekarang ni cikgu dah dapat macam ni kan, dah nampak macam ni, dah ada border semua. Okey, cikgu highlightkan gambar cikgu ni. Highlightkan semua. Okey. Kemudian cikgu crop. Cikgu pergi shapes. Cikgu dah select tadi. Dekat shape format cikgu pergi shapes. Cikgu pilih shape yang cikgu ambil tadilah. Kalau bulat, bulat. Kalau 4 segi, 4 segi. Kalau rectangle, rectangle. Dah select. Okey, pergi dekat picture format, crop. Tengok yang dekat bawah. Crop to shape. Okey, saya ambil yang 3 segi tu. Dia dah jadi 3 segi. Jadi dekat crop tu cikgu boleh aspect ratio lah. Saya ambil square macam ni. Okey, yang ni cikgu adjust. Crop ni betul-betul yang cikgu dah pilih tu. Saya ni pun pergi pilih yang susah pula. Kalau 4 segi, 4 segi. Okey, cikgu pastikan cikgu crop betul-betul sebiji macam yang kita dah highlightkan tadi. Okey, sekarang ni kita dah berjaya crop. Cikgu akan dapat macam ni, cikgu akan tinggal macam ni je. Cikgu klik dia, cikgu copy. Copy gambar dia tadi. Okey, sebelum tu untuk selamat cikgu select balik semua.
Okay, select semua. Kemudian cikgu copy. Okay, ini cikgu crop. Cikgu select semua. Cikgu copy. Cikgu pergi slide yang original tadi. Okay, slide yang nombor 6 tadi. Cikgu akan paste gambar cikgu dekat sini. Paste. Ni yang tadi kita dapat daripada dah crop tadi. Okay. Cikgu adjust betul-betul, tutupkan yang original. Yang slide nombor 7 ni, cikgu boleh delete. Okay, kita ada slide original ni je. Masa ni lah, cikgu boleh klik dekat dia, yang cikgu paste tadi. Cikgu pergi dekat animation. Cikgu cari zoom. Dekat animation tu cikgu pilih zoom. Okay. Kemudian on click tu with previous. Duration ni cikgu tambah masa. Jadi bila dia dimainkan, nanti cikgu akan nampak lah. Dia akan membesar di situ. Jadi sekarang ni cuba cikgu play balik daripada mula untuk preview. Macam manakah jadinya. Okay, lagu tu slow. Okay, langsir jadi. Okay, ada yang apa yang terbang-terbang tu, efek 2D tu. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Okay, suara saya pun ada. Okay, ni objektif. Okay, Assalamualaikum, hari ni Cikgu Sheila akan menerangkan tentang PL daripada buku teks ya, tingkatan 4. Okay, Assalamualaikum. Okay, baca-baca tengok ya, ini adalah ciri-ciri PLT. Ni terrekod tadi. Yang mana ciri PLT awak kena ingat dan ada hayat berterusan. Okay, apa yang bila